Dikira berdosa tu macam mana Ustaz? Berdosa orang lintas tadi. Berdosa kadar jarak dia tu. Jarak Ada di tahun semaya lah. Tapi kalau kita letak macam tu, kalau dia pergi sana tak ada apa-apa dah. Tak ada apa lah. Dia tak boleh letak depan kita. Yang 3 hasta tu sitar dinding. Di mana kita semai dekat dinding, paling jauh 3 hasta. Jangan jauh sangat. Jangan dekat sangat. Kita boleh sujud pula. Maksudnya dia melintas tempat sujud tadi berdosa lah. Melintas tempat sujud kita, tempat kita kawasan kita semai tu ke berdosa dia. Bukan kita sunat halal. Halal. Kalau Arab dia buat, kita tak pernah buat. Arab kalau dia sembahyang kita terlalu macam tu. Dia buat apa tu? Bisa. Arab dia buat. Kalau tak pergi juga dia tahan. Arab dia tak pergi. Kita nak pergi juga dia tahan. Pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terangan, apabila kita mengetahui hal ini, maka disunatkan bagi kita menyediakan tabir atau apa-apa saja sebagai penghalang di hadapan kita seperti dinding ataupun tiang-tiang masjid ataupun selainnya. Sunat kita solat dekat dengan dinding, dekat tiang-tiang masjid untuk mendapat fadilat sitar, tabir, penghalang. Dan kita disunatkan menjarakkannya tidak melebihi 3 hasta. 3 hasta 3 cm kali 48 cm. 48 cm lah. Apabila tiada penghalang dinding ataupun tabir, maka sebaliknya kita memacakkan tongkat ataupun meletakkan barang ataupun kenderaan kita di bahagian hadapan. Ukuran tongkat yang lurus dipergunakan sebagai penghalang itu sekitar 2-3 hasta atau lebih, ataupun seukuran ekor unta. Hal ini bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih. Nak bagi tahunya, sunat kita sembahyang di belakang tabir. Di depan kita ada tabir, ataupun ada tongkat, ataupun ada yang menghalang. Orang lalu lalang tu nak lalu situ. Sunat kita letak barang supaya dia tak dapat. Sunat saja. Kalau kita sembahyang kita tak ada apa-apa. Nifas tak dapat pahala sunat. Cuma tersebut guru kami dia ambat kerana nak dapat pahala sunat. Karena walaupun dapat sunat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sunat? Tidak wajib, tapi kalau kita melazim benda-benda sunat, dia akan mendapat ilmu yang kita tidak ketahui. Tidak ketahui. Contohnya disebut oleh guru kami, kita sekarang ada panggil 5 panca indera. Mata, telinga, kaki, 5. Apa jadi 5? Mulut, rasa, melihat, mendengar, menyentuh. 5. Ini biasa kita ada semua ada. Ada manusia Allah bagi panca indera yang 6. Tidak mustahil. Sebab dia melazimi benda-benda yang sunat. Yang 6 ni mungkin dia boleh rasa, boleh tahu benda yang akan berlaku. Mungkin saya tak kata pasti, tapi kadang-kadang dia boleh tahu. Tak boleh pergi ni. Dia tak boleh pergi ni. Tunggu dulu. Itu Allah boleh campakkan kepada dia hasil daripada dia buat benda yang sunat. Dia kata, tapi mesti buat benda yang wajib lah. Kata sunat saja benda wajib, mesti wajib. Sunat ni dia selalu buat sembahyang duha, sembahyang tahajud. Bila dia buat benda yang sunat, Allah akan campakkan satu anugerah kepada dia. Tapi anugerah tadi kita tak boleh cerita sebab kita pun tak tahu. Ini mana? Allah bagi tidak sama. Banyaklah kita anugerah boleh jumpa dengan Rasulullah. Itu anugerah yang luar, yang sangat kita perlu pada dia. Boleh tahu apa-apa. Ada di Kelantan itu seorang tu dia boleh tahu. Jauh dia boleh tahu. Jadi usah pesan buat apa sekarang? Dia boleh tahu. Itu anugerah daripada Allah. Kita tidak tahu. Dengan dia melakukan benda-benda yang sunat. Kadang-kadang Allah bagi campak dengan begitu. Dia melakukan benda sunat, tapi Allah bagi pada dia. Contohnya ada saya kenal ketika orang dia boleh nampak makhluk halus. Masa kita tanya atas kepala dia kata nampak asap keluar. Bulat-bulat macam sabun duit. Dia kata keluar tak keluar. Kita kata tak ada keluar, tapi dia boleh nampak. Allah berapa bagi. Ustaz tak tengok pada ustaz tu, dia suka pada ustaz tu. Kita rasa takut, kita tak boleh nampak. Dia boleh nampak. Kalau dia suka tak apa, jangan dia sini. Ustaz kata ada orang kata. Aku kita kata tak ada. Bangun dia busuk, sangat busuk. Dia boleh nampak.
anugerah Allah beri kepada kita. Dan kita minta jangan nampak lah. Nah, kita tak nak nampak. Sebab kalau nampak dia akan mengacau kita. Kita nampak dia tak makhluk halus itu tuan-tuan. Dia ada di mana-mana. Kat luar ni kita tengok kita. Kalau tengok saya tak apa dia ganggu dia. Macam kita pun tak selesa. Ada saya merawat budak di belakang. Umur 4 tahun. Tak ada pergi tadi kan. Dia kata ada makhluk duduk sengih. Tahu sengih kan? Duduk Pak Muka Hodung macam dia. Sengih dia tak ada mana. Tak nak pergi tadi kan. Dia kata tak apa-apa tu. Dia jadi takut. Kita buat air, dia jadi berani. Sengih pun sengih, dia lebih juga. Nak bagi tahu, Allah bagi dia nampak. Umur 4 tahun. Tak nak pergi sekolah. Kenapa nampak? Keluar rumah ada dia sengih dia. Dia tu tengok dia tuan Nabi, tuan hijau semua. Dia tu semua. Sebab dia tak nak pergi ke sekolah. Allah anugerah pada dia nampak makhluk halus. Kita alhamdulillah tidak nampak. Kalau nampak tak datang surau kita. Dia kan lagi surau macam jawab ni. Tak datang surau. Kawan masa saya belajar dulu ada dikatakan kawan ada seorang dewasa dia boleh nampak dia sebab kalau dia tutup sebab abang baca ayat supaya dia tak nampak. Tak lalu duduk tengok. Walaupun kita di belakang tak lalu dan tidur ada di tepi kita. Tak takut kita di tepi kita. Dia takut pada kita. Ada 2-3 orang ada. Baik saya nampak. Tak payah nampak dah. Ada benda tadi hodok. Jin ni benda yang hodok. Dia lama-lama dia boleh merosakkan kita. Usik kita, duduk ganggu kita, baik tak payah nampak. Dia kata ustaz saya nak nampak macam mana, tak baik. Nabi SAW pernah satu kali syaitan atau jin duduk ganggu orang nak sembahyang. Nabi pegang dia. Nabi pegang dan cadangan Nabi nak ikat dia, nak tunjuk pada sahabat-sahabat ni lah dia duduk ganggu orang ni. Tapi Nabi teringat pesanan doa daripada Nabi Sulaiman supaya kalau boleh orang lain jangan jadi macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dia boleh harah angin, dia boleh harah jin, dia boleh harah makhluk-makhluk ni di bawah kuasaan dia. Semua dia boleh dengar, semua cakap. Dia boleh faham dengan suara semua. Dia boleh berdialog dengan jin, afid dan sebagainya di Nabi Sulaiman. Dia boleh pegang jin dan sebagainya, dia boleh pegang. Maka dia doa yang lain aku, jangan kamu pergi kuasa orang lain tak sama dengan kuasa Nabi Muhammad SAW. Teringat doa Nabi Sulaiman dia lepas balik. Dia meraihkan Nabi Sulaiman dan Nabi boleh pegang jin juga. Tapi ingat doa Nabi Sulaiman, Nabi lepas balik. Aku meraihkan doa Nabi Sulaiman supaya orang lain tak boleh pegang jin, masa sama aku lepas. Dan Nabi boleh sentuh, boleh jamah jin dan sebagainya. Banyak cerita-cerita Nabi Muhammad SAW dia nampak makhluk halus. Kelebihan yang Allah beri kepada Nabi dan Allah beri kepada seseorang yang Allah terbaru sekali ketika minggu lepas ada seorang pelajar daripada nilai universiti Usin nilai Usin di atas sini dia kata dia nampak benda halus duduk pada dia baru ketika minggu lepas orang perempuan. Dia kata nampak ustaz, rambut panjang. Tapi dia tidak kata nampak kerana dia nampak dan tidak nampak. Menyebabkan tak boleh belajar. Tak tunjuk bangunan. Suruh tujuh. Tak tujuh dia buat takut macam tu. Dia terjun bangunan dan sebagainya. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu supaya kita tidak dibenarkan nampak oleh Allah Subhanahu. Dia berlaku terjun bangunan, terjun sungai. Kadang-kadang disebut di guru kami benda tadi dia yang buat musik. Dia tu bisik dah, terjun. Mau tu juga pada kamu, mau juga pada terjun. Ikut suruhan jin atau syaitan atau makhluk halus yang menguasai atau fikiran seseorang. Jauh no begini. An Sayyidatil Aisyah radhiyallahu anha, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jangan baca ya. Radhiyallahu anha, ha itu untuk perempuan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau lelaki daripada Umar radhiyallahu anhu, nama syarat. Jangan kita silap baca kata tak mengaji pula ni. Ni faham? Kalau kita kata Umar, daripada Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai dia. Kalau Aisyah perempuan radhiyallahu anha, supaya Allah meridai dia.
Ha untuk perempuan, Bu untuk lelaki. Ganti nama. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila fil ghazwati Tabuka fi ghazwati Tabuki an sitratil musalla faqala kamu akhirati ar-rahli. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang ketiga, Aisyah, Khadijah, Saudah, baru Aisyah radhiyallahu anha. Dan isteri Nabi yang ketiga, isteri Nabi yang paling muda ataupun isteri yang dara lagi yang dikahwini oleh Nabi SAW. Selainnya adalah sudah janda. Jadi kepada kita, Nabi ni walaupun dia kahwin ramai bukan kerana nafsu, tapi kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Menafsu dia kahwin semua muda semua. Ini Siti Aisyah seorang yang muda, umurnya lebih kurang 6 tahun. Dan Nabi bersekutu dengan dia umurnya 9 tahun, mengikut dalam hadis-hadis sirah-sirah Nabi SAW. Walaupun ada pandangan di sana, Nabi kahwin dengan Aisyah ni umurnya 16 tahun, itu pandangannya yang kedua. Pandangan yang ramainya, Nabi kahwin dengan Aisyah, umur Aisyah bawah pada 10 tahun, 9 atau 6 tahun. Ada pandangan kedua mengatakan Nabi Aisyah kahwin dengan Aisyah umur 16 tahun. Itu pandangan yang sedikit. Pandangan yang ramai ada sejarah Bukhari sebut Nabi Aisyah kahwin dengan Aisyah umurnya kurang daripada 10 tahun. Tetap ayat tak apa-apa, tak perlu kita pertikam benda macam ni kerana dia bukan akidah. 16 tahun tu boleh kahwin, 6 tahun pun boleh kahwin. Dan budak kadang-kadang ni daripada kecil kita boleh kahwin aja. Baru lahir, kita kahwin dengan orang lain, tak apa-apa. Baru balik kita kahwin. Saya sebagai wali nak kahwin anak saya dengan orang tu, sah kahwin nanti. Tak perlu pertikam. Aisyah kata, dan Nabi SAW mati di rumah Aisyah. Ada hadis mengatakan, atau ada tengok saya dua ni, hadis yang mengatakan mati di rumah semasa meninggal dunia Sayyidina Ali ada pada waktu itu tidak betul. Sebenarnya Nabi SAW mati di rumah Aisyah dan di riba Aisyah, kata riba Aisyah. Dia tak mati di riba Aisyah. Kemudian dia tak riba Aisyah. Dia bukan pada yang mati itu ada banyak tambah-tambah daripada hadis dengan kata dalam Syiah, menambah-nambahkan Ali pernah pergi dengar masa Nabi nak mati itu Nabi sebut ummati. Saya pernah tanya dulu kami Syekhul Nuruddin, adakah betul hadis yang mengatakan ummati? Dia kata dia tak pernah jumpa. Dia jumpa masa Nabi nak mati, Nabi sebut ka ummati as-salah, sembahyang. Kemudian Rafiqul A'la, jumpa dengan Allah. Ketika mana disebut oleh Syekhuna Habib Ali Al-Jufri semasa syarah dalam bab kematian Nabi SAW. Ketika Nabi nak mati ni, malaikat mau datang jumpa dengan Nabi, tanya Nabi nak mati ke nak hidup? Kamu hidup ke kamu mau mati? Nabi kata Rafiqul A'la, aku nak bertemu dengan Allah, aku bertemu dengan Allah. Itu hadis sahih dibawa oleh guru kami. Ada pun hadis mati pun ada hadis daripada dalam kitab, dalam sebuah kitab ada sebuah hadis Nabi sebut mati, cuma dia tak sandarannya dia tak tulis hadis daripada mana. Hurairah ke apakah dia tak sebut sandarannya. Yang sahih kata Syekh Nuruddin, as-salah. Ada Nabi sebut bila mati sembahyang malaikat aimanun dan hamba-hamba saya kamu. Adapun hari ummati ketika mana Nabi selain daripada dia nak wafat, bukan semasa wafat disebut ummati, tapi selain daripada masa dia nak wafat. Bila mana? Cuma dalam hadis saya sebut ummati tadi ada satu hadis dia kata Sayyidina Ali dengar Nabi bergerak bibir 2 kali dengan khafifan, perlahan-lahan dia Nabi sebut ummati. Wallahu a'lam. Kita tidak bukan ahli hadis, cuma kita pandangan hadis yang sahihnya mengatakan ummati Nabi tidak sebut, yang Nabi sebutnya adalah as-salah, amal malaikat kalimat.
Itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang termuda sekali, pernah ditanya dalam kesempatan perang Tabuk mengenai penghalang orang yang sedang melaksanakan sholat, maka beliau menjawab, dia seperti seukuran ekor unta. Apabila tingginya, panjangnya seumpama ekor unta, lebih daripada 3 hasta. Ekor unta panjang. Nifana itu mengenai sitar. Al-Ka'bah al-Masyar qabla al-wajhi hina yadkhulu wajha al-bab. An-Nafi' an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala al-Ka'bah masya qabla wajhi hina yadkhulu wajha al-bab qabla zuhr. Famasha hatta yakuna bainahu wa bainal jidari alladhi qabla al-wajhi qariban min salat al-adhrab. Adhrab salla yatawaqqal al-makan alladhi akhbar bila Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Ini kisah Abdullah bin Umar masuk dalam Ka'bah. Sebelum kita beritahu Abdullah bin Umar ini, ada Ibnu Umar ini manusia yang selalu buat apa yang Nabi buat. Kalau Nabi selalu pergi Nabi turun rumah, sentuh satu pokok, tiap kali dia akan turun, dia akan sentuh pokok tadi. Dia selalu buat apa yang dibuat oleh Nabi. Walaupun benda yang tidak Nabi ajar, dia buat juga. Nabi duduk atas kursi satu tempat, dia lalu dia duduk atas kursi satu tempat. Karena apa? Karena pernah Nabi duduk, dia akan duduk oleh Abdullah bin Abbas. Dan dari kata silap saya, Abdullah bin Abbas inilah daripada Abdullah bin Abbas inilah mengatakan pak saudara Nabi ini Abu Talib mati dalam Islam. Daripada Abdullah bin Abbas. Hadis dari lembah daripada Abdullah bin Abbas mengatakan pak saudara Nabi Abu Talib tadi mati dalam beriman kepada Allah. Dia dengar Nabi Abu Talib ini sebut kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nak mati. Cuma jumhur ulama, sebahagian besar ulama, apabila semua ulama jumhurnya yang ramai mengatakan Abdullah pak saudara Nabi Abu Talib mati dalam keadaan kufur pada jumlahnya. Cuma dengan seorang mengatakan dia mati dalam keadaan Islam. Itu banyak khilaf sekali ulama. Setengah mengatakan dia dibangkit dalam hadis juga ada disebut dia dihidupkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucap dua kalimat syahadat, kemudian dia dimatikan balik. Itu banyak pandangan-pandangan ulama yang membersihkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Nafi radhiyallahu anhu apabila Abdullah bin Umar memasuki Ka'bah, dia akan terus berjalan sehingga jarak antara dia dan dinding yang ada di depan wajahnya itu mendekati 3 hasta. Lalu dia melakukan solat, dia menghendaki tempat yang diberitahu bila bahawa Rasulullah SAW melakukan solat di tempat tersebut. Dan bagi tahu pernah diberitahu oleh kami Dr. Harudin, dia masuk Ka'bah, pintu Ka'bah yang ada sekarang sebelah daripada Rukun Yamani, kemudian ada Hajarul Aswad, ada pintu Ka'bah. Apabila dia masuk, Nabi jalan straight dekat dengan pintu Ka'bah di sana. Dulu ada pintu 2, dulu ada pintu sudah ada, pintu sana pun ada. Sekarang dari satu pintu dia naik tadi, dia berjalan-jalan tempat dengan dinding di dekat 3 hasta, dia sembahyang. Kerana di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat ke mana masuk dalam Ka'bah. Begitulah diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Dia naik dalam Ka'bah, dia masuk dalam Ka'bah, dia berjalan, jarak antara dinding dengan dia ini lebih kurang 3 hasta. Dia pun sembahyang di sana sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bagi tahu kepada kita, Nabi dia sembahyang sunat dekat dengan dinding. Dia masuk Ka'bah, dia bawa pedang tak boleh cucuk. Kalau sembahyang tanah kata di pasir, dia boleh cucuk dari depannya, tapi dia masuk tak ada tongkat dan sebagainya. Dia sembahyang dengan dinding sebagaimana dibuat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Boleh? Faham hadis. Dia Abdullah dia naik ke Ka'bah, dia masuk ke Ka'bah, dia berjalan daripada pintu Ka'bah tu, dia berjalan masuk. Ka'bah dibuka besar masuk buka 3 hasta, dia pun sembahyang
kat situ kerana dia pernah mendengar bilang berapa kata Nabi masuk dalam Kaabah dan Nabi sembahyang sebagaimana yang Abdullah bin Umar itu sembahyang pada waktu dia masuk. Begitulah kata guru kami Syekh Haruddin, dia masuk semasa dia dipindahkan masuk ke dalam Kaabah, dia masuk dia terus berjalan dekat dengan dinding, dia pun sembahyang kerana di situlah tempat Nabi sembahyang semasa Nabi hidup ada. Nak bagi tahu Nabi sembahyang dekat dengan dinding ataupun sitar ataupun menghalang supaya mengambil sunat daripada Nabi SAW. Sebab hukumnya adalah sunat sahaja. Ada soalan? Baca dari straight je. Ada soalan? Tanya? Kita rehat. Asyik ke dulu? Terus. Ada soalan? Pergi kat Syarul Din tadi? Dia tak ada kan? Tak ada. Majizul itu ada 4 malam. So ganti. Kena tak boleh buat ada kelas kat sini. Kalau tak baca tu ada soalan tak? Sekejap. Alan sekejap. Malam ni di Masjid Negeri Ustaz Azhar Idrus kan? Semalam Ustaz Hanafi kat sana. Siapa pergi Ustaz Hanafi? Lili Ustaz Hanafi orang hebat tu kan, orang usul kita sekarang. Saya jangan nak pergi tempat Ustaz Hanafi tiba ada kelas di Cendana, dia nak kitab ni juga. Saya dah tanya Ustaz Sabihan 30 buah, dia kata ada di rumah dia, di rumah Nabi Iqbal dia. Cendana dia nak kita baca 2 kali sebulan. Sini sekali sebulan, ada 2 kali sebulan. Aku bukan terima. Kata besok ada kat sini, boleh datang sini. Kan ada Cendana, ada. Ada soalan? Rehat sebenarnya. Okay, Ustaz, berkenaan dengan jamak dan kasar lagi ni sahabat saya tanya lah, dia daripada Muar, dia nak balik ke Kuala Lumpur. Waktu maghrib lah, sekejap lagi isyak masuk. Tapi dia semayang maghrib, lepas tu dia buat semayang kasar, semayang jamak isyak lah, jamak takdim. Tapi dah masuk isyak dia tak gerak lagi. Adakah jamak tadi dia kena semayang sepenuhnya isyak ataupun tak payah semayang? Kalau saya tak gerak lagi. Dah masuk isyak dia masih berada di Muar, dia tak gerak lagi ke Kuala Lumpur. Dia tu daripada rumah dia ada? Daripada rumah dia. Dia tu daripada rumah dia ada? Ya? Dia tu daripada rumah dia ada? Rumah dia. Dalam perjalanan lah? Tak, dia semayang dalam perjalanan? Tak, masih kat rumah lagi. Dia mula-mula dia niat dia nak pergi ke Kuala Lumpur. Dia masih kat rumah lagi, tapi dia semayang maghrib lah. Kan kejap lagi dia terus semayang jamak isyak lah, jamak takdim isyak. Tapi dia lepas dia duduk kat rumah dia ada? Dia kat rumah lagi. Dia sebenarnya sekiranya dia soalannya bagus, kadang-kadang tak faham. Dia dibenarkan kita jamak atau kita puasa sembahyang ni dalam perjalanan. Maknanya kalau kita nak pergi, contohnya dia daripada Muar nak datang ke KL, mana dari segi kalau perjalanan dia tu dia boleh buat jamak puasa. Tapi syarat untuk mula jamak tadi dia kena turun daripada rumah dia dulu. Dia tidak boleh duduk dalam mukim dia. Macam saya duduk kat sini, saya nak balik Kelantan, saya tak boleh jamak puasa kat sini sebab saya tak turun lagi daripada rumah tempat saya bermukim. Yang boleh dia keluar daripada Shah Alam. Sekarang lama kata keluar daripada Shah Alam ni di Subang, kata boleh sembahyang. Dia turun dulu daripada rumah kita. Dalam perjalanan jadi panggil musafir. Kalau kita tak turun lagi, kita panggil musafir lagi, maka tidak boleh kita jamak puasa di rumah kita, tak boleh. Begitu kita nak datang balik sini, jangan sampai tempat kita jamak puasa, tidak sah jamak puasa, kita panggil qada. Kita dalam perjalanan dibenarkan jamak puasa. Contohnya saya nak turun, kata saya malam ni saya nak balik, selepas ni saya nak balik Kelantan. Zuhur dah masuk,
Zuhur masuk sampai Zuhur kat rumah. Sebab kita tak berjalan lagi. Kita pun turun keluar daripada Bukit Subang ni. Ulama kata boleh kita sembahyang di kawasan Kampung Melayu Subang. Kerana dia bukan Bukit Subang lagi. Setengah ulama kata sembahyang di selepas masjid. Dan kita ada masjid kat sini, kita sembahyang masjid luar gunakan. Masjid luar tu baru kita start kita sembahyang jamak qasar. Boleh faham ataupun jamak sembahyang qasar. Selama mana kita duduk di rumah, tak turun lagi di rumah, tak dipanggil ke jamak qasar, pasal tak jalan lagi. Yang dikatakan jamak atau qasar ni dalam musafir, tak musafir lagi. Bila start musafir, selepas kita keluar daripada tempat kita. Kalau Bukit Subang ni kita duduk kat Subang dah. Ini baru kata kita dah keluar, kita boleh buat jamak kat sana. Begitu juga kita balik nanti, belum sampai kat rumah kita kat sini, kita kena buat solat asar atau solat isyak dengan maghrib kat luar, jangan buat kat sini. Kerana kita dah sampai tempat bermukim. Tadi kita belum keluar lagi, mari kita bermukim. Kita keluar bagi musafir. Itu pun dikira lama keluar daripada kawasan kita. Bukan kawasan Bukit Subang tak dikira. Cuma di luar. Padahal kalau kawan tadi daripada rumah, dia tak keluar lagi, dia tidak dipanggil jamak qasar, tak sah sembahyangnya. Dia kena sembahyang balik isyak tadi. Sembahyang balik. Walaupun dia kata saya nak. Dia nak pun ataupun dia sudah sembahyang, dia sampai turun. Dia sembahyang maghrib dan sembahyang isyak kat rumah. Dia pun turun pergi musafir. Sembahyang dia tidak dikira musafir kan, dia duduk di rumah dia kan. Boleh faham kan? Dikira sembahyang musafir ni, kita musafir dulu. Musafir keluar daripada kawasan kita, barulah kita boleh niat atau barulah kita boleh mendirikan solat jamak takhir ke atau jamak takhir. Boleh. Mana kawan tak boleh macam tu. Sebab dia tidak keluar daripada kawasan dia, rumah dia. Kawasan tempat dia duduk. Macam saya nak musafir, saya tak boleh masuk jamak kat sini. Contohnya saya nak musafir pagi pada rumah saya ke Kelantan. Saya pun turun masuk waktu zuhur. Saya pun datang ke sini solat. Bukan rumah saya kat Surau. Saya sembahyang 2 rakaat asar, zuhur 2 rakaat asar. Tidak dibenarkan oleh syariat. Karena apa? Masih tempat kita kan. Nak sembahyang boleh luar kawasan Bukit Subang. Sebenarnya kata kawasan mukim. Bukan Bukit Subang. Mungkin lain. Dari ada kata antara masjid. Masjid dalam ni kita tak main masjid ni, kita main masjid lain. Mana apabila masjid lain dia mukim lain. Ini faham? Cuma pandangan Dr. Harudin, dia kira kalau kita di Syahana, kita keluar daripada Syahana ke Subang, tak apa. Dipanggil tempat lain. Bukan dipanggil di Syahana, tempat lain. Boleh faham? Maknanya kawan tadi tidak sah sembahyang dia. Dia kena qada balik sembahyang isyak dia. Kerana dia tak bergerak lagi. Wallahu a'lam. Lagi soalan? Satu lagi Ustaz, pasal syarat untuk mendapat kas jamak ni, kita kena 3 hari kan, kita bermusafir. Kalau lebih daripada 3 hari tu, Yang jadi ni ramah cikgu juga ni. Bagus, soalan bagus. Saya rasa cakap kali ni boleh 3 kali 4 kali dah. Kita tak boleh jamak qasar di mana-mana kita berjalan. Yang pertama, contohnya saya buat contoh saya lah. Saya duduk kat sini, nak balik Kelantan. Kelantan tu bukan rumah saya, rumah orang tua. Kita duduk kat sini dah. Yang pertama dalam kepala otak kita nak balik berapa hari? Contoh dah, nak balik berapa hari? Kalau kita nak balik, banyak faham. Saya turun daripada Bukit Subang sampai jalan. Dalam perjalanan kita nak balik Kelantan tadi, kita boleh jamak qasar berapa hari dalam perjalanan kita. Contoh saya balik dengan motor atau dengan motosikal, saya tak boleh suruh-suruhan naik motosikal balik 100 hari perjalanan baru sampai di Kelantan. 100 hari dalam perjalanan tu boleh jamak qasar sebab kita dalam perjalanan. Lepas tu kita naik kereta 8 jam. Semasa tak sampai di Kelantan, kita boleh jamak qasar lagi 8 jam, 10 jam kan dalam perjalanan kita boleh jamak qasar kerana kita masih dalam perjalanan. Boleh mas takkan ni, faham? Turun daripada sini, kita berjalan nak pergi lepas pada kawasan kita boleh start jamak qasar. Jauh asal ketemu dah kita jalan lagi, tak sampai lagi rumah kita. Masuk waktu maghrib. Jamak qasar lagi dengan isyak, kemudian subuh. Zuhur tak sampai lagi, jamak lagi selama tak sampai di tempat kita. Dengan syarat kita masih dalam perjalanan, dia boleh jamak qasar selama-lamanya. Boleh faham? Macam dulu orang pergi ke Mekah naik kapal. 60 hari pergi, 60 hari balik. 60 hari dia jamak qasar di atas kapal tadi.
Kalau tak sampai tempat lagi. Apabila sampai tempat kita tuju, terus saya di Kelantan, kalau saya di KL, tapi nak balik, kita bukan niat nak duduk di Kelantan. Saya bukan niat nak duduk sebab rumah saya kat sini. Saya balik ke Kelantan. Pada waktu itu kita nak duduk berapa hari? Sampai kita kata nak duduk berapa hari di Kelantan. Kalau kita nak duduk lebih daripada 5 hari, tidak boleh kita jawab kosan. Sembahyang tamam. Walaupun baru sampai, sembahyang tamam. Kenapa? Kita dipanggil bermukim kerana nak duduk lebih daripada 3 hari. Boleh faham? Boleh faham tak? Saya ulang lagi sekali. Dalam perjalanan kita boleh sembahyang jamak kosan selama-lamanya. Jam tak jam, kita boleh sembahyang kita dalam perjalanan. Sampai di tempat kita pergi tadi, kita nak duduk apa hari? Kalau kita nak duduk 5 hari, 6 hari, maka jamak kosan terbatal. Sebab jamak kosan untuk orang musafir. Musafir tidak lebih daripada 3 hari. Kita ni nak duduk 5 hari. 5 hari tak boleh lah. Walaupun kita baru sampai, kita sembahyang tamam. Sembahyang tamam. Itu kalau duduk lebih daripada 5 hari. Tapi kalau kita kata tak tahu duduk berapa hari, tak tahu duduk berapa hari, dibenarkan jamak kosan sampai 3 hari. Kita tak tahu. Tapi kalau kita duduk 3 hari, 3 hari tadi boleh jamak kosan, tidak termasuk hari pergi dan hari sampai. Contohnya saya balik hari Senin sampai di Kelantan, Selasa, Rabu, Khamis saya duduk kat Kelantan lagi. Maka Selasa, Rabu, Khamis kita boleh jamak kosan. Jumaat saya duduk atas sini dah. Hari sampai dengan hari datang tak dikira. Mana 3 hari kita duduk kat Kelantan, boleh kita jamak kosan sebab kita duduk 3 hari. Tapi kalau kita kata nak duduk 10 hari tak ada lah. Dia jadi bermukim. Apabila bermukim, kita kena sembahyang tamam 4 rakaat, tak boleh jamak dah. Sekiranya kita, walaupun kita baru sampai, kerana kita dikira bermukim, bukan bermusafir. Bermusafir 3 hari. Yang sekarang ni kan ada package melancong 5 hari ni, Ustaz, macam mana? Yang orang pergi luar negeri kan, dia berjalan-jalan, biasanya ambil masa 5 hari. So hari yang keempat dia tengok macam ni. Hari sampai dengan hari kembali balik tidak dikira. Maka kita duduk 3 hari di satu tempat. Saya duduk 3 hari. 3 hari dikira hari penuh. Hari Selasa. Sampai kita sampai hari Sabtu, tak dikira hari itu. Dikira hari Selasa. Hari Rabu ni kita kena mari dah. Kita nak mari apa ni tak dikira tadi. Tak dikira hari. Jadi 3 hari ni kita berjamak kosan. Yang 4 hari kita jamak kosan kerana hari mari ni tidak dikira dalam masa 3 hari. Boleh faham tak? Sebab sana boleh faham tak semua? Jamak atau kosan dibenarkan kita duduk satu tempat 3 hari. Tidak termasuk hari sampai dan hari nak balik main. Yang 5 hari lah. Tapi kalau kita pergi sana nak duduk lebih pada 6 hari atau 10 hari, maka kita tak boleh jamak kosan. Sebab kita dijadikan bermukim, bukan bermusafir. Musafir 3 hari. Tak boleh kita kata saya duduk 10 hari tapi dalam 3 hari kita nak jamak kosan. Tak boleh. Sebab kita mukim. Ramai di kalangan kita, dia sampai dah duduk 2 minggu tempat dia, tapi dia buat jamak kosan 3 hari. 1, 2, 3. Lepas tu yang lain tak buatlah sebab dah 3 hari kita buat. Itu salah, itu dalam perjalanan boleh. Perjalanan 3 hari ke 4 hari dalam perjalanan. Tak apa, kita jamak kosan dalam perjalanan lagi, musafir lagi. Kita pergi satu tempat 1 hari, dia rehat. Kalau kita dalam musafir, kita pergi 1 hari, pergi 1 hari, sampai tempat kita nak duduk. Dalam perjalanan 1 hari, kita berjamak kosan sendiri. Jamak kosan sendiri. Sampai di tempat sana, nak duduk berapa hari? Situ dulu. Kalau kata kita nak duduk 3 hari, 3 hari boleh jamak kosan. Hari keempat kita duduk berapa hari? Kalau duduk kata sana duduk lebih pada 6 hari, maka tak boleh jamak kosan walaupun dia dalam baru sampai. Dia faham kat situ. Dia kira kita duduk berapa hari? Sebab jamak kosan ni bagi orang musafir. Lebih pada 3 hari dia panggil musafir, dia panggil bermukim. Bermukim tak boleh dah. Kita tunggu dari sini. Nak musafir. Tapi kawasan kita bermukim tak boleh semuanya kat luar. Sampai di rumah kita, saya di Kota Baru. Dengan syarat kita tidak duduk di Kota Baru. Bukan rumah kita di Kota Baru. Rumah kita, kalau kita rumah kita tempat kita duduk situ, tak boleh jamak kosan. Masa kita sampai kita jamak kosan di luar, sebelum Kota Baru, di Macang tak boleh kita jamak kosan. Sampai tempat tak boleh lah. Sebab baik kita bermukim, duduk banyak hari.
Boleh. Nama awak keliru juga mampu. Dia duduk 10 hari, 20 hari, setahun. Tapi dia mau puasa saja. Dia saya sampai dia macam Syiah. Syiah dia sembahyang 3 waktu je. Asal dia mau puasa dia. Zuhur asar dia buat sekali. Sekali sembahyang. Maghrib isya dia buat sekali. Subuh 3 waktu dia. Sebab yang kita ini dalam keadaan musafir. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan lagi? Ustaz, tentang pengurusan jenazah, ramai yang menggunakan adat daripada ilmu. Contohnya mandikan jenazah lelaki, isteri dia bila dah pergi sembahyang, mayat tak boleh sentuh lagi. Jadi sebenarnya itu sekali dah. Macam mana? Masa mandi dia mandikan untuk ambil sembahyang. Jadi yang isteri tak boleh sentuh dah. Suami itu sebab cium. Dia dalam bab mayat dia berbeza sikit dengan masa hidup. Masa hidup suami satu isteri batal sembahyang. Mayat digunakan hanya isteri saja boleh tidak membatalkan sembahyang dari segi nasab. Yang lain batal sembahyang. Gimana? Maknanya kalau suami meninggal dunia ataupun isteri meninggal dunia, contohnya isteri meninggal dunia, maka kita buka muka ni, mari sama-sama cium. Yang lain boleh cium, semua anak-anak yang ada abang apa tidak batal sembahyang digunakan cium. Juga kata ulama digunakan cium isteri dia. Tidak batal kena sembahyang. Cuma batal oleh isteri dia. Si mayat tidak batal sembahyang.